terbaca opsi convention hari tu. Ada budak tu, dia convention tu aku tak tahulah sebab opsi convention kan. Dia ada beritahu. Saya tengok budak course advertising dan animasi ni kan. Dia cakap macam tu lah. Tak perlu masuk belajar pun dekat U ni. Padahal you boleh belajar dekat YouTube ke mana-mana kelas ke. Sebab yang penting sekarang ni peluang pekerjaan selepas kita dah grad tu. Dia cakap macam tu lah. Sebab 2020 dah kan dia cakap macam tu. Lepas tu ada budak tu komen. Dia kata betul lah. Dia kata betul lah macam tu. Habis dekat titik tu ijazah. And then kau pandai dengan teori kau, praktikal kau sedikit, tu je. Bagi aku, macam aku is kau kena ada 3 perkara. Yang pertama, dia macam kalau kau tak dapat gaji ataupun kau tak dapat ilmu, at least kau ada network. Kalau kau tak dapat network, at least kau dapat pengalaman. 3 benda tu aku bukan. Hey, what's up? Apa khabar semua? Aku harap korang sihat. Welcome back to my channel. So, hari ni podcast kedua kita. Hari ni aku jemput 2 orang tetamu baru. And then, seorang Bobby, tetamu lepas. Okay, aku tak nak orang banyak. Kita nak bincang pasal aku bincang pasal sedikit pengalaman mula-mula korang masuk dekat universiti, macam mana korang masuk universiti. Maksud aku korang jalan cerita kau, siapa hantar kau masuk universiti, and siapa kenalan pertama kau kenal dekat universiti. So aku nak korang kenalkan diri. Yus kenalkan diri dulu, Yus. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Muhammad Isri, dah belajar degree kat UPSI dalam bidang advertising, and then sambung master in advertising juga tahun pertama, semester kedua. Itu je lah. Boleh follow IG saya, Yusri Chak. Okay, promo iPhone. Okay, link dekat bawah nanti. Okay, Vic kenalkan diri, Vic. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya Muhammad Afiq Ridwan bin Tarmizu, merupakan graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris, baru saja menghabiskan pelajaran saya di dalam bidang jurusan animasi, dan sekarang saya membuat freelance. So kalau saya nak buat 3D apa semua, modeling, just PM me, okay? Okay, kenalkan diri. Hai semua, Assalamualaikum. Salam Bobby. Kembali, kalau nama sebenar saya orang panggil Fakhrul. Kalau lebih mesra lagi orang panggil saya Bobby. Saya dulu graduan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris dalam ijazah sarjana muda Reka Bentuk Periklanan, dan sekarang saya bekerja di UPSI sebagai breaker grafik. Oh, good. Terbaik. Bukan biasa breaker grafik ni, boy. Okay, geng. Aku nak kira macam kita nak santai-santai. Tak payah nak sembang macam apa menteri kan. Santai je. Belum korang masuk, siapa hantar korang, di mana korang apa kan? Mana? Okay. So aku nak korang cerita sikit pengalaman korang mula-mula masuk universiti, macam mana, siapa hantar apa semua kan. And tu je lah. Kita nak dengar orang lama ni. Pengalaman universiti ni. Bobby. Masa aku Yang orang lama dulu. Dulu
Bobby. Lama dulu. Okey lah. Orang lama Okey macam ni lah. Okey. Nak masuk universiti ni bukan senang. Okey kan? Semua orang nak masuk universiti. Semua orang ada impian dan harapan untuk mengejar cita-cita untuk menjadi seorang yang berjaya. Betul? Okey. Betul. Kita dapat Betul. tawaran universiti. Okay, pengalaman saya sebenarnya nak cerita yang sebenarnya saya pun dah tak ingat dah sebenarnya saya apply universiti masa tu. Saya baru habis diploma ni, lepas tu dah tak ingat langsung apply universiti ni. Lepas tu tengok WhatsApp masuk WhatsApp group masuk, dia kata diorang kata dah check belum kemasukan apa ni lah ijazah ni kan, degree ni. Ya. Check dapatlah UPSI. Kalau UPSI ni kira macam bersyukur lah kan. Semua orang memang nak sangat masuk universiti. Kita pun apa lagi lah masuklah universiti. Macam mana pandangan Bobby pada tu? Fikir-fikir UPSI macam mana Pandangan saya maksudnya orang mesti panggil ni cikgu ni. Ya, itu betul. Bila kita dapat tawaran masuk UPSI, UPSI, orang akan cakap, tanya sebab nak jadi cikgu. Tanya sebab jadi cikgu. Betul. Tapi sebab kita ada pengalaman, kita banyak membaca, jadi kita bagi tahu dia untuk yang pengambilan yang baru ni, UPSI ada buat orang kata apa? Bukan pendidikan. Jadi kita explain ke orang nanti kedua saya bukan jadi seorang cikgu. Jadi kena explain betul-betul. Tapi bila balik kampung habis cuti semester mesti orang ingat cikgu balik kampung, betul tak? Itu tak boleh nak. Orang semua kan cara dia kan. Standard. Pengalaman masuk ni Mindset orang kampung. betul, mindset orang kampung. Pengalaman masuk universiti pertama Dia tu. ingat lagi masa tu memang kita mengharapkan kita ni bukan golongan orang yang senang. Jadi kita mengharapkan WPP PPN tu kan. Dan 1,500 Berapa dah kita ambil hanya 1,500 kita bayar 1,000 untuk yuran. And then 500 tu kan kita ada baik balance lagi kan. 500 lah bekalan untuk kita nak pergi berdaftar. Sebab orang senang lah, adik-adik pun ada yang belajar lagi. Jadi kita ni anak-anak gunakanlah lah apa yang ada kan dengan guna duit kita kerja pengalaman sebelum ni. Jadi nak masuk tu susah lah, orang kata banyak dugaan dia. Lepas tu pergi jugalah pergi bawa barang-barang lama waktu diploma dulu kan. Ambil balik barang-barang yang lama, tak ada beli baru pun. Benda yang sedia ada. Bobby masuk dengan diploma kan? Masuk dengan diploma. Kira sangat Apa? Lama sangat lah masuk. Lama sangat maksudnya? Tahun 2000 masuk masa tu? Masuk universiti tahun 2014. Awal pada kita. Awal lagi. Saya sini kan. Itu Pengetahuan saya ada. Tapi macam mana kan? Pergi je lah parents datang bawa naik kereta dengan barang penuh semua macam barang-barang kita dah ada pengalaman. Kita bawa barang yang dah berdasarkan pengalaman kita lah walaupun dah ada pengalaman. Tapi Bobby ni suka bawa barang-barang memang memenuhkan kenderaan tu sebabnya tak nak ada barang yang sedikit tinggal sebab kita takut kalau kita balik nanti kan rasa macam susah lah. Itu kan senang kan nak patah balik kan. Kita macam aku macam takut macam masa mula-mula masuk pun takut benda tu rasa macam aku nak hidup lama ni, banyak barang nak kena bawa ni. So bawa semua macam-macam kan. Macam-macam bawa. Apa-apa mau beli. Sebenarnya boleh. Kalau contoh macam baldi kan, boleh je beli kan, tapi kita tengok kadang kalau berdasarkan pengalaman orang bawa baldi, bawa penyapu, semua bawa lah.
Aku MMK ada jual. MMK ada jual. masuk kan. Yelah orang kata apa, so, selagi kat rumah tu ada barang kita, selagi tu kita nak penuhkan satu kereta tu. Gila, rasa satu benda tu, Jadi, semua benda nak bawa. Dekat sana, kita boleh je kau relax-relax beli dekat sana kan. Tapi Betul. beli juga dekat sini, tu buat sepah dalam kereta bawa ke mana. Lebih kurang je sebenarnya. Mana-mana pun kan. Tapi tempat dah biasalah tempat kita, macam contoh kampung masing-masing kan. Mungkin barang-barang kat kampung kalian ni, korang punya kampung, contoh penyapu, beza RM2-3 je. Tu semua orang beli. Langkah penjimatan sebenarnya. Tapi dia excited. Yelah excited kan masa UC. Semua benda nak beli, semua baru. Union, and then semua barang-barang yang diprovidekan oleh ibu bapa kan. Betul. So tak tahulah macam mana yang lain punya pengalaman mula masuk. Macam Apik. Apik. Afiq. Siapa lu? Afiq. Kawan lu lah. Apik. Okay, pengalaman masuk uni ni adalah satu pengalaman yang menggembirakan lah bagi semua orang kan. Apabila kita nak dapat melangkah ke Menara Gading kan. Dengar. Sebab sini lain lag. Lepas tu first of all dapat message and then anda berjaya layak untuk masuk UPSI tu. Excited lah satu family. Semua satu family dah macam excited. So apa yang kita nak buat, so kita plan. Masa tu Apik di mana Apik? Cek UPU, dapat result UPU tu dekat mana? Cyber cafe ke? Terus dapat tu lari ke? Cek UPU baik ni dengan telefon. Masa tu telefon mana ada WhatsApp ke, kita telefon biasa lah. Just 3318 nombor dia. Ingat? Gitu. Lepas tu and then dapat panggilan ke UPSI, dapat kos ijazah sarjana muda animasi dengan kepujian. So excited lah, satu family semua excited. So plan kita nak pergi dengan apa, and then nak bawa apa semua tu. So dah plan just bawa yang baldi pun bawa, bantal pun bawa, semua pikul lah. Semua bawa. Naik KO bos. Tingkat 4 bos. Letih orang tua. Semua sampai tu rasa macam kau dapat tingkat 4. sampai KO tingkat 4 bos. Tahniah lah, naik pangkat lah. Masuk pangkat. Ada, tapi Apik dulu dekat dengan aku. Apik sama dengan aku. Yus. Lepas tu yang first panggilan pertama daripada kita Apik lah. Kita second dan yang orang member yang jumpa dekat UPSI tu, yang first member Akif. Hanif, Iman. Lepas tu Ayi, Alif, rumah tu. Siapa yang senior yang daftar kamu tu? Demo. Yang daftar tu. Yang daftar ni cerita best juga yang daftar ni. Ada ke patut dia cakap tak apa untuk buat medical check up. Rushing bos. Rushing berlari cari klinik Tanjung Malim cari klinik Tanjung Malim untuk buat apa ni, X-ray. Kita kena buat X-ray dulu kan. Rushing berlari hulu gila. Tapi and then lepas pada tu first class yang lawak
dengan Akif lah. Dengan Akif. Pakai smart tu. Pakai smart, kasut kulit dan sekali. Continue. Pas ni sama bagi you pula. Lepas ni kita continue. Gila. Panjang cerita. Rasa lain macam. Rasa bongok rasa skema gila. Sensasi Gi? ke? Ha. Pakai kasut Sensasi kulit Lepas ni. lepas tu pakai netai Tak, je. kita sebagai creative design kan. Creative. Ha. Kita orang tak expect benda tu. Kita orang tak expect yang pakaian untuk fakulti kita semua bebas. Kita orang pakai smart ambil gambar gambar Akif. Oh, pakai smart ni necktie. Cekik boh. Patah apa Lepas tu gambar. masuk lecturer cakap ini apa ni semua poyo lah buang semua necktie. So kita orang punya course tak formal as another course. Semi formal. Yelah, kita punya course kan nak jadi kreatif, bukan nak jadi cikgu. Itu pasal aku rasa hari mula-mula aku rasa macam okay, aku dengan Api lah. Aku Api, lepas tu ada 2-3 orang lagi pakai baju ni lah. Necktie, baju kemeja. Lepas tu naik bas tu. Siapa-siapa bagus tu aku pilih macam. Aku tengok Api tengok aku. Aku tengok Api tengok orang tu. Aku dah bengong lah aku rasa. Aku cakap, kita ni bukan cikgu ni. Lepas tu Api, kita masuk kelas ke kita jumpa lecturer mana tu? Siapa yang kena tarik necktie lah? Ada lecturer rasa ni pojak ada lagi masa tu kan. Kenapa korang kena apa? Tarik Tak apa? silap. Dia Rasanya masa tu Sir Fendi rasanya. Sir Fendi cakap, ni apa ni semua? Tak payah pakai necktie. Masa tu kita orang salah masuk kelas. Kita orang nak cari kelas siapa kita tak ingat. Lepas tu and then Yelah, korang kita yang cakap ini tak payah semua. Boyo. Tapi Hakim nak adjust budak perempuan tu dah bini orang kan sekarang. Nah, duduk college best lah macam use pula macam mana? Macam aku kalau aku cerita punya aku semasa aku SPM, aku nak cerita masa SPM tau. Boleh. Aku ambil sains tuling. Aku bodoh kat masa SPM tau. Macam banyak fail lah. And then satu je seni je. Admit kimia semua tu memang bodoh gila. Yang bodoh Susah dia SPM. Susah. Yang bodoh Lepas tu yang moleknya fizik je. Lepas tu lepas habis SPM, aku rasa macam teruk lah dekat sekolah tu. Sekiranya set A je kan. Bukan bodoh you. Dalam sekolah tu paling nakal. macam bongok lah. Dalam sekolah tu kebanyakannya 6A gitulah. Lepas tu aku rasa macam teruk gila. Aku sekolah kat Kapur je. Lepas tu aku ambil result tu sedih lah dengan family hang lah kena lah. Sebab kita macam sekolah tu cerdik, so andaiannya boleh lah gitu. Padahal aku tak boleh alihkan saing. Lepas tu aku buat keputusan aku ambil STP. Lepas tu nak ayat gini lah sebenarnya. Ramai je orang pandang STP ni bagi aku. Ada orang pandang STP ni macam low lah kiranya pandangan orang. Padahalnya STP tu lagi bagus tahu tak? Dia punya exam dia. Kita tak boleh nak banding dengan diploma ke asasi ke apa kan. Lepas tu aku buat satu langkah yang berani lah kiranya. Langkah berani. Rumah aku ke sekolah STPN tu 20. Aku belajar je setahun setengah tu. Aku baru berfikir kalau kita betul-betul belajar, kita boleh achieve benda tu. Lepas tu result STP alhamdulillah boleh lah. Saya balik. Saya tulis tu sama lah. Tahan dengan seni lah. Saya tulis tu bagi aku macam budak mengang. Matematik lagilah, MX lagilah tak boleh. MX acu. Sukalah kita dapat masuk U kan. Tak kisah aku apa pun. Suka lah.
Tak kisah kau siapa pun sebenarnya kan. Tapi sedih lah lepas kita Dia tahu bukan- kalau kita bukan pendidikan kan. Macam family kita first lah sekali. Mak ayah kita, Mak ayah dia kita expect kita. kan. Macam cikgu kita kan. So macam aku setiap hari macam balik ujung cuti seng aku brief lah. Okay gini tak boleh jadi ni. So sekarang ni aku ambil langkah berani sambung master ni untuk step ya. InsyaAllah kita tak tahu kita punya rezeki kan. Betul, Betul. rezeki orang lain. Kita tak tahu Allah dah aturkan. So aku ambil langkah yang ke depan sikit pada orang lain. Aku dah rujuk pakar macam lecturer. Lepas tu lepas ni insya-Allah adalah lagi apa orang kata plan kita lepas tu kan. Maybe degree alhamdulillah dah lepas dah. PhD PhD. PhD. Itu pengalaman pula, pengalaman hidup masing-masing kan. Pengalaman masa dekat U aku rasa aku masing-masing. jenis yang aku silap banyak masa degree aku rasa aku banyak buat silap. Aku banyak macam bawa diri aku je. Ramai je orang tegur aku ni macam ego, aku perasan tak? Tapi lepas master ni aku baru berfikir lah macam nak gimana pun kalau kita ego-ego pun gitu. Satu lagi masa degree ni aku kurang bergaul dengan Yang tu betul. Aku cerita ni pengakuan aku lah ni. Aku cerita dah sekali tapi sebab kadang Okey lah. aku macam Okey degree lah. tau, aku rasa macam aku anggap diri aku paling bagus. Salah sebenarnya nak royak ni pada viewer siapa Akif ni. Kita kalau sebenarnya kan masuk uni memang bagus tapi kita jangan dok tengok orang langsung, faham tak? Kita bergaul lah dengan orang sebenarnya. Lagi-lagi kalau kita tak ada kawan. Kita je ada sebenarnya. Kalau contoh kan kita duduk seorang berfikir kawan kita macam tak ada. Macam contoh kalau kita ego, kita dengan ego kita je lah, gitu je lah nak ayat wi. Saya So, rasa kan sekarang ni saya tahu rasa lagi. macam ini sebabnya bila dulu masa SPM kamu rasa kamu tak bagus. Kamu buat maksudnya kamu masa STP kamu rasa kamu dah tak I'm kira the best. every morning pukul pagi kan, setengah pagi. Jadi rasanya macam tak nak ulangi benda yang silap. Yes, You rasa belajar. kita dalam diri belajar, kita rasa kita ni macam tak nak serik lah jadi sebelum ni. Jadi kita rasa macam tak apalah, biar aku buat sendiri semua, aku jadi pandai tak apa, tak bergaul dengan orang pun tak apa. So pembawaan masa masuk dalam universiti ni mungkin ada sikit lah. Ego tu ada tapi tak boleh bawa masa belajar. Sometimes ada orang kata bagus bawa konsep I'm the best tapi kena tengok orang juga sekeliling bagi aku lah. Tak semua orang yang boleh terima. Yes. Sebab pernah lah masa mula-mula masuk U kan, dah tengok-tengok Sam apa semua, aku tengok ada member jalan macam bawa beg kat belakang lepas tu jalan menggok, lepas tu kadang-kadang dia tunduk. Aku macam apalah budak baik ni. Lepas tu memang aku cakap itulah budak advertising, dia budak tu budak pandai. Dia jalan gitu. Salah. Cara tu salah. Minta maaf lah. Tapi lepas sebenarnya kalau kita fikir balik kan hidup kita ni kan, kita sombong lah tinggi mana pun sebenarnya hidup kita ni. Kawan-kawan kita juga tahu yang sebenarnya. Betul tak? Kawan-kawan kita ni adalah family yang terdekat. Kita berjauhan. Kawan-kawan kita ni. Kena bawa diri. Kan? Tak ada siapa yang parents kita pun tak siapa nak tolong. Jadi kita ni lah kena pandai pergaulan, gaul. Betul. Dekat inilah macam-macam pengaruh kita boleh penerimaan daripada kita ni. Betul. Kita saling melengkapi lah, bukan pasangan je. So dalam hidup ni kena belajar banyak perkara. Betul. Kita kalau terlalu ego pun tak boleh. Terlalu baik pun tak boleh. Orang pijak kita. Tapi kan nak beritahu lah macam untuk pada viewer Akif ni kan, orang kata tak semestinya orang tak pandai STPM, orang kata yang STPM macam ini kan. Okey. Saya nak bagi tahu yang saya Bobby ni asal tadi belajar daripada peringkat sijil tau. Saya tengok. Background saya ni macam ni, bukan ni nak kata saya pandai tak pandai tu belakang kita sijil nak lah kan. belajar.
kita nak belajar. Okey, saya pernah macam-macam tempat belajar saya masuk, tapi dalam saya masuk juga college community tu sebab apa? Saya rasa college community tu aku yang nak belajar, bukan orang lain. Memang saya sebut orang masuk orang kampung, kita datang kan kat kampung kan tadi. Masuk belajar mana? College community kan. Oh, kalau korang lah kan, apa tanggapan korang pada college community? Korang akan macam, boleh beli ATM yang tak pandai, tak apa kan? No, sebabnya kadang-kadang kita tahu okay, macam tahun saya sendiri ada je dalam apa, dalam college community tu ada yang straight A. Sebab apa? Dengan jiwa diorang untuk kat tempat pengajian lain, dekat college community tu ada yang dia minat, jadi dia masuk ke situ lah. Tak kisah pun kat mana kita belajar kan. Betul. Kita rasa sebab ilmu tu kat mana-mana kita boleh cari. Kat mana-mana je kan. Kat mana level kita belajar tu, ilmu tu boleh dicari. Nama kita untuk orang kampung. Orang kampung tengok, oh anak ni belajar universiti, belajar politeknik, STPM, yang ni detail. Rezeki orang lain-lain. Kadang-kadang kan, macam kawan-kawan saya berdasarkan pengalaman, diorang tak sambung belajar. Ada yang berapa orang tak sambung belajar tu, diorang boleh berjaya daripada kita ni. Diorang boleh hari kehidupan sendiri, berumah tangga, ada duit, ada bisnes. Tak semestinya orang yang tak ada level pendidikan tinggi ni, dia tak boleh berjaya. Tak semestinya kita gagal sekali, kita akan gagal selama-lamanya. Okay, next. Tapi tak jadi orang. Ada pengaruh kan, pengaruh dadah lah, pengaruh sosial, kawan-kawan. Konsang lah. Dia banyak perkara lah. Sebab orang masuk semua kat sini orang-orang hebat tau. Semua kat sini orang-orang hebat tau. Tak adalah, sebab orang kata masuk universiti ni pembawakan diri tu lebih penting lah. Betul? Jangan jadi macam aku. Dia macam bagi pendapat aku lah. Macam aku kau masuk universiti bukan untuk kau pergi menghadap buku and then kau baca, kau pandai and then tu je. Tu je ending kau. Titik kau belajar. Habis dekat titik tu ijazah. And then kau pandai dengan teori kau, praktikal kau sedikit, tu je. Bagi aku, macam aku is kau kena ada 3 perkara. Yang pertama, dia macam kalau kau tak dapat gaji ataupun kau tak dapat ilmu, at least kau ada network. Kalau kau tak dapat network, at least kau dapat pengalaman. 3 benda tu aku bukan. Aku masa mula-mula masuk U dulu kan, aku bukan budak sangat. Aku budak bodoh juga. Dia macam dekat aku kerja sekolah pun dekat kampung apa semua kan. Lepas tu one day tu aku dapat interview pendidikan bahasa Melayu. Rasa macam lain tak? Aku dapat bahasa Melayu. Pandai tu. Yelah. Lepas tu pergi interview tak dapat apa semua lah. Interview aku tak ingat. Tak lepas. Lepas tu aku rasa dah aku macam tak song jadi cikgu. Aku rasa aku nak jadi apa aku rasa tak okey ni. Ya. Aku minta yang kedua. Aku minta second tu aku main letak je. Tak apalah, letak je animasi. Aku ada pilih lah. Dekat Sabah dengan dekat UP. Tu dapat yang UP dulu lah. Animasi. Aku dapat tu, waktu tu aku tak ingat lah. Aku dekat rumah. Aku naik TV lah. Cek lah. Cek. Pak, tahniah anda berjaya ni dekat UPSI. Aku daripada rumah, ayah aku dah start kereta lah. Arwah ayah aku lah, masih dia ada lagi Dia daripada depan rumah, dia keluar tu kan. Aku dapat mesej tu. Arwah ayah aku baru keluar jalan besar. Aku dah potong lah. Aku pun tahan di jalan. Ya. Aku tahan. Ayah aku berhenti tepi tanya. Apa ingatkan ada emergency apa, sebab aku dengan selipar aku tak pakai.
Ya, kita seronok happy. Seronoknya kan. Seronok sangat. Lepas tu, lepas tu, Aidil masuk. Kejap. Apa dia? Orang tu Aidil tak Hello. Buka lah. Aduh, kau dah gayut dengan awek, kau orang masuk. OTP Sama dia je. tu. Lepas tu buat muka tak bersalah. Dia buat konten. Ni. Mana kamera kau? Tak ada kamera lah. Aku pakai T310. Butuh Okay, aku continue balik. Dengar dulu. Lepas Tak tu. nak. Bodoh lah. Lepas tu. Best. Ayah cakap apa? Arwah ayah aku cakap apa? Cakap, kenapa Aku cakap orang dapat belajar kat UPSI. Macam mana? Aku tak tanya apa pun. Tanya macam mana ya? Boleh tak orang pergi? Aku tanya gitu lah, boleh tak orang pergi? Duit tak nak ganti. Masa tu aku fikir benda lain lah. Aku fikir macam tambah duit dulu Masa tu aku ada adik ramai lagi kan, bawah aku tengah belajar. So aku masa tu ada duit tu nak kata. Lepas tu ayah aku cakap, tak apalah, boleh je nak pergi, tak ada masalah kan. Aku pun okey lah, tak apalah kan. Lepas tu balik-balik kan, sebab masa tu singkat, aku memang prepare gila kan. Tumbak benda tu, tumbak benda ni, pergi cok apa semua kan. So pergi x-ray apa semua. Lepas tu pergi arwah mak aku hantar. Tapi masa grad mak aku tak ada, ayah aku ada. Ayah aku tak pergi hantar masa pergi hantar tu. Pergi bawa barang semua ni. Bawa barang. Pergi naik tingkat 4 tak jumpa dekat daftar bilik tu. Member pertama dia ingatkan tak sekali, rupanya Alif duduk bilik sekali dengan aku, Haji bilik sebelah. Oh, geng-geng lah, satu kelas. Tapi kita tak tahu lagi siapa. Ya tak. Ni kan. Lepas tu buat dah lah. Tapi dekat situ lah aku fikir macam aku rasa boleh dengan teori. Aku manusia yang tak boleh nak fokus teori ni. Sebab aku fikir masa dah sem 1 aku dah fikir macam kata lukis buat ni teori. Aku fikir ending apa benda aku nak buat. Disebab tu lah aku macam daripada macam apa fikir-fikir balik duit yang kita nak masuk U kan, kita dapat nak masuk duit kan. Dekat situ aku minta dengan arwah, aku cakap beli kamera sebab buat something. Aku cakap gitulah, nak buat benda lah. Mak aku cakap tak apa lah, kalau nak buat kerja buat je lah. Dekat situ lah aku kata macam sebab aku tak nampak apa yang aku belajar sekarang, apa yang aku boleh apply. Gitu je. Yelah. Aku terlalu overthinking sangat. Terlalu itu jauh sangat. Orang lain tak fikir, dia fikir dah benda gitu. Yang tu macam SEM 2 tu aku dah tu
hari ni aku nak kena benda ni, kena tahu benda ni sebelum aku keluar ni aku kena buat apa. Begitu kan. Zaman kau masuk ni dengan kawan pertama yang kau kenal. Isu lain lah, cepat lah nak ni. Masa uci kau pertama yang aku kenal. Aku tak kenal lagi. Aku tak kenal. Pengalaman kau macam mana kau boleh masuk uni? First pengalaman kau macam mana kau boleh dapat sesuatu benda tu? Ekspresi kau. And then first kawan kau. Okay. Aku sebenarnya masuk uci ni sebab Bobby. aku Tak mata ada benda. Kau mesti nak habiskan duit bapak kau kan? Kau mesti nak habiskan duit bapak kau kan? Kalau tak ada lah. Aku kan sambung ponsi. So Masuk usi sebab Bobby lah. masa ponsi tu dia jadi timbul rasa minat nak jadi cikgu sebenarnya. So, kalau Timbul minat pula. Aduh. Orang timbul minat lama kau baru nak timbul. yelah. Benda kau ni. Kau mendengar memang tak timbul lah. Masa ponsi pun timbul minat nak jadi cikgu. Itu masalah tu. Macam mana dia timbul? Ha? Macam mana dia timbul? Dia timbul sebab aku timbul sebab cikgu sains sukan aku. Dia timbul sebab tu. Cara Dia baru minat kau. dia Kau ajar admire dia lah. dia ajar ni. Kau ada cerita aku. So aku kalau kan kos animasi ni yang ke-6. Oh. Yang Nampak sangat aku tak minat tu. Yang 4 pendidikan Aku tak minat. banyak PJ, psikologi, coaching. So lepas dah grad rasa penting tak lagi benda tu? Soalan tu. Penting sebab itu salah satu ilmu lah. Maksudnya instead of kita belajar satu bidang je. So sekarang ni macam masuk uci aku ambil animasi. So dapat ilmu yang baru lah. Dah ilmu animasi dapat kan. Ikan lah. Ni sambung lagi ke tahap master. So dia sama bidang cuma dia skop lain macam multimedia. So tambah lagi lah ilmu tu. So masa first time sampai uci tu Aku rasa kedai lah. Aku rasa kedai lah. first Dah time tinggi dah kedai apa? tinggi nak gede apa? Sama je semua. Anjir. So, masa first sampai uci tu Aku rasa rendah ni. Cakap dengan budak-budak muda. so masa first sampai uci tu aku kenal budak kelas kita. Tahu kenal siapa? Zasira. Kalau tak. Itu Faiz. Nanti sensor jangan kantor tu sensor. Jangan bodoh Ini YouTube. First kenal masa uci tu aku kenal Burhan aware. Think what? Sebab dia housemate aku. So masa first masuk tu kan satu rumah tu ada 6 orang. Lepas tu aku kelas dengan budak aku. Lepas tu aku tengok aware datang. Dia tanya aku, kau siapa? Aku cakap lah animasi. Oh sama lah kita. Boleh lagi kelas dulu lah. Ya kat Sekarang? deal. Masa kat kelas lah. Dia layan orang-orang macam kita ni. Dia layan high level. Awet yang duit ni. Kepuk-kepuk tu. Budak-budak English. First class tu, masa masuk kelas pertama tu, jumpalah semua. Kan minggu first tu yang second intake nama dia apa yang masuk yang minggu kedua tu? Apa panggil lah? Orientasi. Tak, yang Afiq masuk, Akif masuk. Rayuan. Bukan. Rayuan lah Bobby. Rayuan tu. Yang Afiq masuk, Akif masuk betul tak? Second. Second yang minggu kedua kelas lah masa tu. So sebab kalau ikutkan aku first jumpa korang semua kelas Sesolehin. Ya. Kelas Mahaguruan yang kita duduk lukis-lukis tu kan. Selain tu semua kumpul sekali kan kelas dia. So kita orang kenal lah. Kenal-kenal kat situ. Lepas tu aku tak boleh break. Lepas tu dia kata datang lambat kena berdiri kat depan tu bagi sebab taik tu. Lambat sebab naik bas pun. Dia suruh masuk lah benda tu. Sedangkan tu dekat universiti tau. So dia kena berdiri depan.
Duduk melukis, duduk je. Ya weh. Tapi kelas dia aku boleh rasa memang hardcore malam duk buat drawing lagi kan. Macam-macam belajar tapi hardcore juga kelas dia untuk sem 1. Memang lah. Lepas tu sebenarnya kalau ikutkan waktu sem 1 dulu aku ada terfikir ke nak tukar fakulti. Ha. Tapi kau punya surah hara lah kau punya ni. Nak jadi cikgu, lepas tu nak tukar fakulti. Kau nak jadi apa sebenarnya? tukar fakulti ambil pendidikan lah. Tapi tak boleh sebab Messi tak lepas Bila Messi tak lepas kau boleh ambil kos yang pendidikan je. Tapi prosedur untuk tukar fakulti je leceh lah. Kau kena pergi jumpa dekan. Lepas tu kau kena pergi jumpa dekan fakulti tu. Kalau tukar fakulti dalam dalaman je tak ada masalah. Sebab yang melainkan sama-sama kos lah. Macam Ang kan. Ang kan daripada advertising dia masuk animation kan. Sama macam tu okey. So bila dah dengar lecture yang tu, so tak apa, aku carry on je lah dengan kos kita ni kan. Alhamdulillah, combo juga. Tak guna ayat last. Tu je lah. Tapi macam rekor je. Apa dia? Tapi bagi aku kan, universiti ni bukan tempat untuk menimba ilmu sahaja lah. Dia banyak kita dapat knowledge. Instead of ilmu tu, living skill lah bagi aku. Afiq, dia ni lah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dia itu saja akademik saja tak boleh juga sebenarnya. Dia kita kena kontrak lah dua-dua. Kemahiran kita kena ada, ilmu akademik pun kita kena ada. Akademik. Dia macam aku akademik lo. Okay. So macam yang untuk pendengar-pendengar channel Akif Rudin Depino ni. Okay, Akif Rudin Poyo. Okay, next topic. So topik ni pun tak habis lagi. Nasihat pada adik-adik. Nasihat kepada? Adik-adik. Okay. Nasihat kepada adik-adik Siapa adik? Nasihat dia kalau betul nak masuk U, pilih apa yang betul-betul korang minat lah. Jangan ikut pilihan, jangan ikut cikgu. Sebab kalau ikut-ikut orang memang tak jadi rasa aku. Dia betul-betul nak jiwai. Statement macam tu. Kalau berani keluarkan statement, jangan ikut cikgu. Tak lah, maksud aku cikgu betul, memang cikgu saja. Tapi guideline. Tapi minat kita yang decide. Kita yang decide minat apa. Contoh kau minat animasi. Tiba kau ambil FTV, course culinary. Itu jadi pelik lah. Maksudnya lagi bidang. Tapi tak salah pun benda tu. Kalau kau nak mencuba kan, kalau kau ada kau punya keinginan untuk try bidang baru tu tak ada masalah. Tapi kalau kau tak ada keinginan, sakit lah situ. Jadi tak minat, jadi malas. So kat situ dia effect kepada kau punya akademik lah. Pointer kau akan drop. Kau macam malas nak pergi kelas sebab benda yang kau tak minat. So kalau nak pilih betul-betul minat lah. Kalau macam lepaskan SPM, dia ada banyak choice sebenarnya yang kau boleh pilih. Nak masuk sama ada diploma, matri ataupun STP. Tapi macam bagi aku suggest STP lah. Sebab STP first, duit kau tak payah keluar. Kau just bayar yuran je pun. Yuran sekolah tu. Itu pun 100 lebih je kata yuran sekolah tu. So duit pun tak banyak keluar sangat. Kalau diploma, kau kena buat pinjaman. Dia tak ada pro and con sebenarnya antara diploma, matrik ataupun STP tu. Sama je. Cumanya STP setahun setengah, diploma dalam ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Matrik kalau kau betul-betul pandai, kalau dapat pilihan matrik, okay. Go on dengan matrik. Itu je lah. Betul. Macam kalau bagi aku macam tak payah nak lepas sangat. Kau tulis itu, keluar tau. Yus. Oh siap. Ya kita je. Tubik. Dia pop up.
Dia pop up. Delete lah. Boleh kupas. Cancel lah. Macam aku gini, pendapat Kupas, aku kupas. Aku nak kupas. kau boleh buat pilihan pergi STP and then kau boleh Tak jump boleh delete lah. Unity terus, kau back ke STP. Kadang-kadang orang yang buat pilihan pergi diploma, ambil diploma politeknik ke apa-apa, kadang-kadang dia masuk diploma and then dia nak masuk ambil degree balik kan. Tapi bila dia dah nak habis ataupun tengah-tengah dia belajar diploma tu, bila dia rasa down ataupun time dia down ke ataupun ada masalah ke apa-apa, dia dah bosan apa belajar dah 3 tahun dah, lepas tu nak tambah lagi 3 tahun lagi, memang rasa macam ambil masa lama. Rasa dah boleh cop STP pergi STP lah kan. Sebab Macam aku cakap tadi lah, dia kena ikut minat sebenarnya, minat kita. Dia ada pro and con. Kalau kau minat kemahiran, kau go on lah dengan CJ kemahiran. Sekarang ni dah banyak dah CJ kemahiran kat Malaysia ni. Instead of CJ yang diiktiraf kemahiran banyak sekarang. Sebab mostly sekarang company-company dekat Malaysia ni dia nak more on kemahiran lah. Kemahiran dengan experience kau. So depends lah sama ada kau nak, kalau contoh lepas SPM kau, kalau kau minat kemahiran, ambil kemahiran. Kalau kau nak bekerja dulu, cari orang kata pengalaman, boleh juga. Cari pengalaman dulu. Tapi kalau kau minat betul belajar, so sambung lah antara 3 tu. Matrik, STP ataupun diploma. betul. So sekarang ni pun dah, lagi satu sekarang ni pun dah ada SPA semua tu kan. So SPA pun boleh apply juga. SPA pun kita belajar juga. Para perubatan ke, sebab dia sama je label tu semua. Label masa je. Lambat dengan cepat je. Betul. Terus ada nak cakap? Beralih kepada topik lain lah. Boleh. Ni lah, ni aku nak hostkan this punya podcast ni. Boleh. Aku nak tanya pendapat korang lah. Apa pendapat korang? Aku ada satu terbaca opsi convention hari tu. Ada budak tu, dia converser tu aku tak tahulah sebab opsi convention kan. Dia ada beritahu. Saya tengok budak course advertising dan animasi ni kan. Dia cakap macam tu lah. Tak perlu masuk belajar pun dekat U ni. Padahal you boleh belajar dekat YouTube ke, mana-mana kelas ke. Sebab yang penting sekarang ni peluang pekerjaan selepas kita dah grad tu. Dia cakap macam tu lah. Sebab 2020 dah kan dia cakap macam tu. Lepas tu ada budak tu komen. Dia kata betul lah. Dia kata betul lah. Macam tu lah kebanyakan. Lepas tu dia cerita hari tu saya ada masuk group satu assignment. And then adalah budak advertising, junior kita lah. Dalam tu ada kena buat poster. Kita dah macam beria lah macam nak bagi ke dia buat poster. Lepas tu tuk design macam tu je. Lepas tu dia kata aku yang bukan budak course design ni pun lagi cantik. So apa pendapat korang? Maknanya betul tak dia boleh cakap macam tu? Is it 2020 sesuai tak ayat dia macam tu? Macamnya kita boleh belajar melalui online ataupun YouTube saja semata-mata. Macam tu lah. Bagi akulah. Dia keluarkan fakta macam tu. Bagi aku statement yang dia keluarkan tu sebenarnya tak salah sebab itu pendapat masing-masing. Yes. Yang ditujukan kepada budak tu, dia sebenarnya depends kepada orang sebenarnya. Orang nak caci kita, nak maki kita ataupun nak komen-komen kita banyak kat luar sana bagi aku. Betul. So kita just ambil yang jenis, buang yang keluar ambil yang jenis. Maksudnya take positif. Ambil buang komen tu. Bagi aku pula kita kena tunjuk value kita ada pada course kita tu, faham tak? Kita kena tunjuk value yang dia expect. Boleh belajar kat YouTube je. Walhal dalam U sebenarnya kita dibelajarkan dengan soft skill apa-apa kan. Betul. Dalam YouTube you tak boleh nak belajar pasal tu. Soft skill semua tu. Lepas tu cara nak brainstorming, cara nak big idea. Ni attitude tau, attitude seseorang tu. Macam ni, kalau dia kata baik dia belajar YouTube dia ni, nanti dia dekat industri ke kat mana, you belajarlah kat YouTube, kau pergi order online je, tak payah. Yes, betul.
dia punya cara Dia macam mana nak apa orang kemasan artwork tu sendiri. Dia orang tak belajar benda-benda tu. Yes. Sebab tu Dia teamwork, cara nak bekerja berkumpulan macam tu kan. okey, sesebuah kos tu wujud, dia ada modul dia sendiri. Orang buat punya orang yang berpengalaman ni, dia dah ada Syllabus. modul. Yang budak-budak zaman moden ni dia tahu cakap sebab apa dia orang tak mengalami benda tu. Sebab dia orang dah sedap sangat, dia orang dah keberadaan dia orang ni dah selesa dekat apa yang dia orang dah dapat. Contohnya, dia orang dah dia orang rasa bangga sebab dia orang jadi cikgu. Sebab apa dia orang rasa dia orang keluar boleh jadi cikgu. Tapi kesimpulannya rezeki tu tak semuanya indah. Ada rezeki yang kita dapat, habis belajar kita dapat jadi cikgu. Tapi ada je yang 4 tahun, 9 tahun sampai sekarang pun dia jadi cikgu. Ya betul. Ada macam kawan Yus kan. Dia ada dia bagus panas. gila masa belajar. Dia bagus gila masa belajar. Ada budak Sabah, ada budak Pantai Timur. Tapi dia tak boleh posting lagi. Maknanya rezeki tu, faham tak? Orang jangan expect dia pandai masa belajar, kerja dapat jadi cikgu. Ada Lepas tu je. Yus cakap, aku rasa dia depends kepada luahan perasaan kot. yes, memang perasaan aku sekarang ni, aku jadi marah. So aku tak ada lah buat. Ya betul. Use meluar perasaan. Saya rasa Macam tu. Tapi tak ada masalah ni, kita punya conversations. dia mana-mana Tapi bagi pada aku menyebabkan hak sensitivity seseorang ataupun bidang kerjaya masing-masing, orang tu akan pertahankan juga dia punya hak tu. Yes. Sebab apa? Cuba teka. Sebab apa dia pertahankan? Ego. sebab kita yang mengenali macam mana kita rasa, macam mana kita untuk susah payahnya kita. untuk susah mendapatkan satu benda tu, macam mana kita belajar, macam mana kita environment dalam tu. YouTube tu semua. Fikir je lah. So dia lahir daripada ni. So mak bapak dia beranak dalam YouTube je. So kiranya macam ni pendapat aku lah kan. Dia Marah ni. macam ni. Kita tak marah, kita just Okay. nak bagi tahu. Cool. Okay, dia macam ni lah. Bagi aku adalah belajar dekat YouTube, engkau hanya nak dapatkan teknik ataupun teknik yang nak hasilkan sesuatu tu. Dengan cara yang mudah lah. Maksudnya kau tahu nak buat poster and then kau Google ataupun kau search dekat YouTube untuk dapatkan sebiji poster. Okay. Tapi kalau kau nak belajar dekat universiti, adalah satu benda yang kau kena belajar dia panggil step ataupun kau punya cara dia, peraturan dia ataupun update sekarang. Takkanlah tiba-tiba korang lahir terus berjalan. Betul tak? Takkan kalau ibaratnya korang belajar YouTube tiba-tiba maksudnya YouTube ni korang dah besar, maksudnya korang tak perlu jalan, kau tak perlu merangkak, tak perlu makan, tak perlu minum, dah tahu YouTube je. Sama je aturan hidup kan, sama je benda tu. Dia lebih kurang kita dalam menuntut ilmu agama lah. Kita untuk menuntut ilmu agama pun kita kenakan guru. Kalau kita tak ada guru, kita ibarat kita berguru dengan syaitan lah. Sedangkan kita nak berguru tu, kita kena guru face to face. Macam tu lah. So, tak kasar kan, just bagi deep sikit dia. Dia YouTube ni, kalau dia kata YouTube ni belajar guna YouTube ni satu orang kata knowledge dia lah kan. Tu dia punya achievement dia, kelebihan yang dia dapat. Itulah. Macam Akif cakap lah tadi, kita nak tahu sesuatu benda tu terjadi macam mana, kita tengok YouTube. And then kita belajar dekat U ni, kita tahu macam mana dari segi untuk face to face dengan lecturer, macam mana pandangan orang tu, pandangan orang ni. Dan detail lah bagi aku, macam tu lah. And then macam tu lah. Dengan belajar dekat uni ni, yang kos kita ni, at least kita tahu apa, macam semua orang tak, mostly kadang-kadang tak tahu apa yang
apa yang ada dalam course kita orang ni. Dia And tanya then statement dia kata by apa? step, step by step kita dapat benda tu. Apa lebih elok apa tak payah belajar ambil degree animasi ke advertising pun tak apa, betul tak kan? Macam itu budak tu kan. Ya. So, macam itu macam ni kan susah lah budak tu masalah pun. Masalah. Okey, Tak aku mungkin. ada Takkan sebab tu Aku- zaman keberadaan kita di zaman era teknologi. Cuba Yes. kita step tu kalau YouTube tu tak wujud, kau nak buat apa? Sama je kan kau kena belajar pergi sekolah. Sama je. Cakap menggunakan A ni bukan low touch. Sebab kan Malah Itulah aku kata betul. setiap course yang dia buat tu dia ada modul dia, ada syllabus dia. Dengan daripada situ kita tahu apa yang kita nak, apa yang kita nak belajar nanti dan apa yang akan dia ajar. Sebab tu ada So, istilah asam kehidupan. apabila contoh kita masuk kelas, okey hari ni kita kelas buat apa? Okey contoh macam course animasi. Okey hari ni kita buat modeling. Lecturer ajar and then nak get something more than that, kita kena explore dengan YouTube. So dengan YouTube tu lah kita lebih expert. So tak kalau contoh kita tak masuk kelas, kita tak tahu benda tu kat mana, benda tu ada ke tak. Yes, betul Pik. Lepas tu kan aku ada terbaca lah antara 2020 ni, 2020 ke 2019 yang skill yang perlu ada dalam diri pelajar. Antaranya skill mengedit gambar. Itulah skill-skill yang paling penting sekarang ni. Jadi nak jadi cikgu ke, nak jadi arkitek ke, nak jadi apa-apa pun kena ada basic buat benda tu. Supaya sebab sekarang tu skill tu adalah trend yang orang kata apa, memang laku lah kalau jual. Contoh buat apa, buat apps ke, tu sekarang ni yang penting lah. So contoh lah kalau kita ni kan macam still tak dapat kerja ke apa kan, kita boleh buat freelance sendiri. And then kita ada belajar marketing tu kan semua kan. So pandai-pandai kita ni, aku rasa course kita ni banyak kena berdikari lah daripada disuap sendiri macam tu lah. Macam tu lah. Dia setiap course ataupun bidang dia ada pro and cons dia. Kelebihan masing-masing. Bidang kepakaran perubatan je ni bidang dia. So daripada kau duduk komen-komen ataupun kau duduk bash lain-lain kau, baiklah kau explore, belajar tentang course dia ke apa. At least itu satu ilmu, satu pengetahuan. So apa-apa maksudnya kalau contoh emergency ke apa kau tahu pasal ni, pasal tu sikit, walaupun sikit lah sebab yelah nak tak nak kita belajar lah. Kalau boleh kita belajar, cari lagi ilmu. Alah, kau belajar selama kau hidup ni aku rasa setitik je kalau ibarat lautan tu. Yes, lagi kita belajar, lagi rasa bodohnya kita. Betul tak? Senang kata untuk sesuatu benda ni kita kena berguru. Berguru ni melalui dengan kita masuk universiti lah. Kita berguru untuk dapatkan something. Bukan, okay contoh kita dapat berguru dengan YouTube. So kita tengok and then kita tak tahu. Yelah kita tahu yang kita nak more get something than that. Tanya ke YouTube tu bagi feedback balik ke? Rasa YouTube tak bagi feedback balik. Panggil learning experience. So kalau kau belajar dengan YouTube, kau tak akan learning experience tu. So once kau dengan contoh ada orang macam cikgu ada ilmu tertentu, kau minta pendapat atau kau belajar dengan dia, itu learning experience. Dia macam ada two way communication lah. So kalau kau belajar YouTube, kau cakap dengan YouTube nak reply apa? Tak ada. So dia jadi macam sesuatu dalam arts ni dia tak boleh shot sendiri. So that's why kita kenakan tenaga pengajar untuk mengimbangi ke-shot sendirian. Okay. So far apa orang cakap lah. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu kita punya tahap. Betul lah. Mungkin Optimal level. Attitude lah. Attitude. Semua orang boleh bagi pendapat. Sama ada pendapat tu betul atau salah sendiri kena nilai. Yang penting attitude lah. Attitude kita appreciate lah orang. Tu je. Tapi kadang malu juga. Kadang yang cakap tu bakal cikgu, dia orang punya pemikiran tak setaraf. Itulah. Kadang orang yang macam dah isu panas ni. Apa aku tak malu pun lantak dia lah. Kadang tu aku tak sedam dia ni. Itulah macam cakap tadi, ego.
Kadang Isu ni boleh mudah tau. Isu ni boleh buat setiap orang ada ego dia masing-masing. So dia Yes. expect yang dia belajar bidang tu dia dah power. Dia tak tahu orang Yeah. lain. Orang lain pun dia ingat kita walaupun kita ada ke atas lagi orang lain pada atas daripada kita. Tu je. Yang penting jenguk-jenguk lah, pandanglah ke bawah, rendahkan diri. Tak ke mana pun. Mula kalau bangga. Kalau nak belajar, biar belajar dari bawah. Bukan terus naik lompat. Itulah. Sama macam je. aku. Mungkin yang dia suruh buat poster tu mungkin junior kot. Mungkin junior baru lagi kot. Sebab tu dia expect dia dah expect dia macam okay aku lagi bagus pada dia. So Sebab dia kata kalau saya tertarik yang dia kata dia lagi bagus design kan, walaupun dia tak ambil bidang kos tu, tapi dia orang bukan bidang kos yang dia ambil tu dia lagi power kan. Yang belajar ni tak power. Itu sebab apa tahu? Sebab itu adalah apa orang kata kurangnya research, macam kurangnya tak jenis setengah designer kan. Ada yang dia nak gunakan the whole idea dia je. Kita punya style, sebagai seorang pereka, kalau kita nak tahu, saya selalu menggunakan perkataan copy and original. Kita copy orang punya idea, tapi the originality dia tu kita punya tangan kita. Itu lebih bagus. Sebab tu dia bila designer tu dia tak buat research, tak tengok aware dengan design. Aware, tak buka dia punya luasnya fikiran dia ni. So dia rasa hambar lah. Sebab tu mungkin orang yang bukannya design tu mungkin dia dah tengok macam ni design ini ada expect macam design kat luar. Tapi sedangkan orang yang ambil design ni pun dia tak aware benda-benda itu. Itulah ikut ni lah luas ni ilmu pengetahuan kita seseorang. Betul. Dia macam kalau korang hanya nampak adalah di sekitar ataupun pelajar dengan pelajar kan. Macam aku luar lagi. Maksudnya macam aku Klien. Aku adalah background designer apa semua kan. And then ambil degree. And you korang kena faham, aku ada member atau member lain yang mana dia power dari segi video dia dan everything, but dia tak ijazah macam kita. Tapi tak adalah aku nak burukkan dia ataupun nak baikkan dia ataupun everything lah. Yes, dia akan burukkan siapa. Dia tak ada apa. Tapi bila orang tengok dia, dia tak ada ijazah pun tapi dia power dari segi design, video, everything kan. But kita tak power tapi kita tahu law ataupun kita tahu the step ataupun the detail, prosedur semua tu. Kita nak sampai ataupun the konsep ataupun nature maksudnya nature kita untuk klien. Maksudnya kita kerja untuk klien. So kita tak boleh kata it's my idea, so you client you kena follow my idea. No. But macam kita designer kita natural, so kita boleh follow the client and kita boleh ikut diri kita. Kita boleh suggest idea kita. Yes. Itulah. Ideal suruh apa? Kupas sikit pasal skop kerja bidang kita. Okay, untuk tu bidang kita step by step. Step by step ke? Oi, panjang bos. Kau nak tidur lah ke? Relax lah. Rasa boleh buat untuk yang next topik. Sedap ni urai. Kali ni 2 jam tak apa. Sebab tadi yang Daham tu kita cut dah. Kita dah cut. Okay, Akif. Ya. Okay, boleh tak macam ni? Aku nak minta pandangan korang lah, macam mengikut pengalaman korang ataupun daripada internship ke ataupun pengalaman kerja sendiri. Apa setiap seorang pengalaman, contoh bidang hang tu boleh jadi apa, kerjaya apa? Boleh tak?
Macam Akif, apa Akif belajar daripada you, and then apa yang Akif boleh mohon untuk bekerja. Contohnya freelancer, boleh jadi videographer, apa boleh jadi apa, marketing. Kita at least orang tahu kos kita ni belajar apa. Macam tu lah. Apa yang skill kita belajar. Daripada Akif dulu. Kita mulakan yang dengan berhormat Bobby dulu. Bobby. Yang Bobby berhormat first. Bobby. Abang Bobby. Bobby. Okey, macam sebelum saya kerja di Universiti Pendidikan Sultan Idris di USI, Okay. saya kerja saya bekerja di company international advertising ni tahu, China punya syarikat. Wow. Yang bidang periklanan ni kan, atau bidang and design, tak kisahlah bidang kreatif lah kan, dia boleh pergi macam-macam kerjaya kita. Betul. Kita boleh jadi macam tadi lah cakap, kita boleh jadi videographer, kita boleh jadi copywriting, kita boleh jadi director, kita boleh jadi technician pun boleh. Betul, kita boleh jadi admin, gerani, kita boleh jadi accountant. Admin kan. Media sosial, marketing. Benda-benda dalam tu. Sebab tu saya balik semua daripada soalan yang tadi budak tu. Yes, apa nak tumbuk sama budak tu. Kita kena ada knowledge. Bila ada knowledge, admin kan, pengurusan. Macam mana kita nak dari segi dia macam ni, walaupun bidang mana-mana bidang lah kerjaya, bidang pengurusan dari segi pentadbiran itu memang penting lah. Macam sebelum ni macam saya memang kat luar bidang daripada agensi kan, jadi nampaklah kita boleh jadi technician tu salah satu lah. Sebab apa dia kata technician lah, sebab kadang-kadang mesin rosak, kita kena tahu headprint tu rosak kat mana. Kat situ lah kita tahu, sebab bukan sekadar kita sebagai seorang kreatif, kreatif dalam bidang kreatif ni, kat situ je kita tahu kita sebagai striker kan, sebagai animator. Tapi kat situ juga kita boleh tahu, kat sini boleh je kita bagai jadi technician, betulkan mesin, tukang apa lagi, boleh jadi tukang bom bawa tu, kalau videographer bawa macam-macam tapi bila saya dah masuk bidang dalam institusi pengajian tinggi ni, dia berbeza sikit. Saya boleh jadi sebagai pengurusan takbir, jadi boleh jadi marketing, boleh jadi komunikasi korporat, macam tu. Banyak sebenarnya Bobby kan? Banyak. Dia semua berkait lah orang kata. Berkait. So bagi inilah pengalaman, maksudnya pengalaman yang apa yang saya dapat dan apa kita boleh jadi selain kita menjadi seorang pereka ataupun animator. Yes. So, next. Aidil. Aku pengalaman kau sendiri ke? Pengalaman Kau lah itu. Aidil sini. Tadi aku dah cakap semua bila cakap lah sebenarnya. Kalau dalam bidang saya, bidang kita animasi, macam Bobby tadi advertising. Sebenarnya advertising animasi ni tak lari jauh pun sebenarnya. Yes, betul. Yang sama. Kalau basic contohnya video editing, benda-benda macam tu lah. Instead of create animation saja, kita ada ilmu-ilmu video editing, fotografi semua tu. So, tukang buat air Dil. Itu intern. Sebab masa aku intern pun, bayangkan company aku masuk tu company VFX tau. Dia memang buat editing. Animation memang boleh katakan dalam 30% lah, 30% 40% je lah yang buat. Dia maksudnya company tu buat, yang selebihnya semua editing. So tak menjadi masalah pun sebenarnya. Lupa tadi boleh jadi wartawan pun boleh tahu wartawan. Betul boleh juga. Production benda tu tak semestinya bidang kita dia bidang contoh, tak semestinya bidang animasi tu dia scope kena buat animation je, tak semestinya. Sama juga advertising, tak semestinya advertising tu kau kena buat design je, kau kena buat poster je, tak semestinya. Ada. Render pun dekat ke? Rendering tu kan? Yang untuk yang render je kan?
Oh itu first time aku dengar. Yang tukar render je. Contoh kan buat video Ada. kan. Memang Ada. ada. Render je, bahkan render je yang tu. Dia Dia ada Aku ingat ke scope yang dia. edit Ada tu scope kena dia. render sendiri. tak. Oh, itulah aku tengok. Baru terbuka minda. Tak semestinya kita buat benda satu macam kos kita tu kita buat benda tu je. Tak. Banyak lagi yang kita boleh belajar. Kebah boleh. Dan tak semestinya yang bukan pendidikan ni tak boleh jadi cikgu ataupun tak boleh jadi pendidik. Boleh Betul lah. je. Cara Ah. tu. Boleh je. Ada je banyak-banyak tempat swasta-swasta ni yang masih ambil yang bukan pendidikan. Itu je. Tak, banyak lah orang kata memang boleh pergi meluas lah selain daripada industri. Yang Cuma macam peluang tu. Ha? Peluang tu. Peluang kan. Kena tunggu peluang tu ada lah. Kadang kalau tak sabar sangat, instead wait for opportunity, why don't you create opportunity? Yes, betul. Buka bisnes. Jadi job hunter, untuk jadi job seeker, kenapa tak create job tu? Kita buat job tu kan. Daripada kita tu peluang tu, kita buka peluang lagi ramai. Ya. Je. Itu yang buka. Kamu sendiri lah. Okay. Betul. Sokong. Afiq pula Afiq. Okay, bye. Bye, Fi. Okay. Bye Okay, Afiq. bye. Ha? Bye. 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 Okay. Pandangan mengenai tu kan. Pandangan mengenai yang skop kerja kita kan. Cepat. Nak tidur. Skop kerja kita kan. Bye, Fi. Tak semestinya. Bye. Bodoh lah Afiq. Laju Afiq. Dalam Tak dengar. dalam animation, saya sebagai graduan daripada course animation, dalam animation dia tak semestinya korang buat animation. Dengar. Itu aku dah cakap. Dengar kat dunia kan. Pakai bedak. Tak nampak. Gelap. Saya tak ada sebut ya. Saya tak ada sebut. Yang berhormat. Sorry. Yang Saya tak berhormat. ada pada siapa. Tak ada tarik balik. Jauh. Saya tak ada tarik balik. Bodoh lah. Teruskan Afiq. Alah Afiq marah. Teruskan. Okay, macam ni untuk Yang untuk berhormat. animation. Saya minta dia tarik balik yang berhormat. Animation dia lebih orang macam expect dia macam kita buat untuk Nak batas 3D je. Batas ni lah. Buat 3D je kan. Customer sekejap. So tak semestinya buat 3D je. Kita ada scope kerja kita ada pre-production, kita ada production and kita ada post production. So dalam pre-production tu kita ada banyak untuk di subtopik yang untuk di subkan, dan dalam tiga-tiga tu kita ada banyak untuk subkan. So dia banyaklah pembinaan untuk animation ni. So daripada kita masuk dalam pembelajaran ni yang kita dapat tahu apa itu setiap sub tu daripada 1 jam 10. dan kita semua bye. Bos ke tadi? Okey. Oh, ingat ke kawan dia? Ingat ke kawan Yang salah kan dia. Patutnya Okey. Apa ke? Afi cakap tu semua betul. ini nombor atas kat sini, yang bawah tu okey. Okey. Kan soalan, bukan soalan, saya nak cakap dengan korang lah kan. Kalau ni pendapat masing-masing tahu. Tapi satu perkataan je. Kalau orang sebut UPSI, apa yang korang selain cikgu lah, apa yang korang boleh gambarkan daripada bidang yang korang dah belajar berapa tahun kan? 4 tahun yang korang belajar, lepas tu yang masih ada terus berada kat UPSI ni. So conclusionnya bila orang sebut orang sebut UPSI je, apa yang korang nak gambarkan dalam satu perkataan? best. Best. Okay. Ni Aidil?
Ha? Kalau orang sebut usi, apa yang dia nak gambarkan daripada pengalaman yang dia ada? Satu perkataan. Iya. Usi aman. Tenang. Aman, okey, aman, tenang. Apik, Tenang. Aku aku rasa pengalaman. apa? Pengalaman. Pengalaman. Bagus-bagus. Kalau Bobby, kalau orang usi, Bobby akan cakap dia satu kenangan. Oh, kenangan. Tak dapat dilupakan. Kenapa kenangan? Bobby, kenapa kenangan? Why kenangan? Sebab apa Yes. kenangan? Sebab saya Memori. kenangan tu, saya merangkumi semua. Apa yang saya lalui, dia akan menjadi satu kenangan dalam hidup saya sampai akhir-akhir saya. Itu saya gambarkan adalah kenangan. Betul? Siapa yang sebut best tu? Kenapa tahu best? Best. Okay. Best. Kononnya, Best kononnya. banyak nak urai best ni. Sebab bestnya Tak payah, tak payah, tak The payah. best. bukan dari segi pembelajaran je. Best daripada kita kenal orang, kita kenal sesuatu benda tu, kita kenal banyak lah. Just Kita masuk kenal jodoh. uni ni kita just jangan macam okay kita concentrate on study je. No. Kita kena dividekan kita punya masa and then kita kena pergi juga kepada program-program. So macam saya dulu MMK, so dia orang pun macam Aidil, macam Yus, macam Bobby, Bobby sama MMK? Lupa lah. MMK. So selain daripada bidang yang kita orang dapat knowledge juga daripada soft skill. Kita orang dapat knowledge daripada soft skill. Soft skill mana kita orang dapat soft skill daripada segi pentadbiran, urusan tu, time management dan semua. So dalam pendidikan, dalam uni ni tak semestinya just study. You can get more than that. You can get Tiga everything. Kalau Yus apa yang nak gambarkan? Usi? Apa soalan apa tadi? Aku pergi Ah, kat tadi. Soalannya, okey, daripada pengalaman Yus belajar, lepas tu masih sambung lagi belajar. And then? Maksudnya dah lama kan duduk kat universiti ni kan? Ah. Ada banyak kenangan, banyak pahit manis suka-duka. Apa yang bila kita sebut je Usi, untuk diri kita sendiri, apa yang nak digambarkan? Satu perkataan. Ni apa? Mandiri. Berdikari kan? Berdiri atas kaki sendiri. Macam tu lah. Macam tu lah. Mandiri lah. Satu je lah mandiri. Akhir tadi apa lah? Best. Kenangan lah. Best lah. Best. Saya pengalaman. Pengalaman. Why Yes. pengalaman? Sebab aku tak keluar lagi. So aku tak ada, macam pengalaman tu aku tak tinggal lagi lah, faham tak? Tak, dia macam ni lah. Aku rasa kan, kalau aku tak masuk, kalau Jadi dia nombor 2 ke aku rasa? okay, kalau aku tak masuk universiti, aku rasa aku tak ada yang nama company, aku tak ada nama sekarang. Aku tak ada maksudnya advance daripada aku tak ada segala-galanya. Maksudnya dekat UPSI aku bukan belajar pergi kelas and then aku belajar and then aku dapat kemahiran, aku boleh buat tu, aku boleh buat ni, tak . Tapi aku pergi universiti, apa yang aku dapat adalah aku nak create something untuk orang lain. Itu je kerja aku. And then dari situlah, masa tu aku ingat aku semester 2, aku dah main YouTube tau. Tahun tu tahun 2015 ke 16? 16. 16. Orang tu, manusia tu, aku ingat lagi perkataan dia. Dia cakap, Akif, duk rekod video and buat video, upload kat YouTube for you. Aku ingat perkataan tu. Orang tu pun aku ingat siapa. Siapa? Sekarang aku sendiri aku ada
kehendak aku ada cara aku sendiri. And then dekat Siapa yang demo? Siapa yang demo Apa itu? tu nak tengok tu? Call dia sekarang. Invite masuk. Boleh masuk. Janganlah. Benda ni. Janganlah. Kita berjaya ke kita tak berjaya ke bukan untuk orang lain. Untuk diri kita. Kita buat macam aku tak pilih aku bukan kejar kekayaan. Tapi aku kejar kejayaan. Pengalaman. Aku tak kejar lah kekayaan tapi aku kejar kejayaan dulu. Bagus lah. Okay. So conclusionnya macam yang budak cakap, so dengan Conclusion dari tadi conclusion. Aku dari petang tadi je lagi. lah. Kira dapat je lah apa yang budak tu cakap tu. Dengan pelajaran ni lah kita dapat something dan kita kembangkan. Betul. Gila. Hmm. Kalau kau duduk tempat aku, gila-gila rasa beza. Kau faham tak? Aku dulu seorang yang tak bercakap banyak, tak ni, tak buat tu, tak buat ni. And then berasal daripada kampung, tak pandai main internet, tak pandai IT, tak pandai segala-galanya. Aku masuk U, apa yang bukan macam orang pro buat 3D, pro buat ni. Tak. Tapi aku buat. Aku buat. Orang tu tak buat lagi. Orang lain tak buat lagi. Orang tak main lagi benda ni. Tapi aku dah buat dah. Orang gila lagi kat benda tu. Tapi aku dah gila-gila dah benda tu. Aku dah poyo-poyo dah buat nama production. Aku dah poyo-poyo dah angan-angan dah. Aku dah fikir dah. Aku tak fikir pun aku nak buat degree ni. Dan aku nak keluar, aku nak kerja dekat company besar. Aku tak fikir benda tu. Tapi apa yang aku fikir, aku buat benda ni. And then aku create benda ni untuk aku buat ni untuk orang lain bekerja bawah aku. Untuk orang lain sekali ni. Itu je. Itu pun sama je. Dari dulu sampai sekarang aku fikir kalau aku one day aku dapat company ke apa semua yang besar ataupun stabil, aku rasa the member je yang bekerja dengan aku. Itu je. Betul. Tu lah. Aku tak fikir. Tak. Aku rasa overthinking. Kalau kenapa tak dapat semua ni? Boleh? Kalau dia tengok YouTube kau pun tak dapat semua ni. Betul? Sedap. Tidak apa kasih orang. Tak main pasal orang. Oh Allah. Muak rasa lah apa ni. Apa kasih orang. Ya macam tu je lah. Mungkin budak tu terlepas cakap kita maafkanlah dia. Kita Okay, dah maafkan lah. habis. Okey. Itu saja. Okey. Selamat malam. Kita semua. Saya ingin sampaikan bahawa Anchor.fm bongok apa benda? Bunyi apa tu? Bobby. Okey. Itu saja podcast pada kali ini. Aku harap yang mana tak suka, yang mana suka, itu adalah pendapat kita orang, tak ada kaitan yang mana siapa-siapa ataupun kita tak ada niat nak jatuhkan siapa-siapa ataupun nak berbandingkan kelebihan orang lain dengan orang lain ataupun nak bagi tahu kita lebih daripada orang lain pun tak ada. Jadi tahu pendapat kita dekat statement yang dikeluarkan yang mengatakan sekian. Membahaskan. Itu saja. Okay. Di podcast kali ini. Lagu jangan pasang copyright nanti. Okay, kepada yang lihat video podcast kali ni, jangan lupa like, subscribe dan share ya. Okay, Bobby. Bobby punya kata-kata akhir, apa yang ini kadang-kadang boleh menyentuhkan perasaan hati dan perasaan orang. Aku minta maaf sebab
ini semuanya lahir daripada Hati yang kedai. hati yang ikhlas, keikhlasan hati. Tu seng. So, minta maaf kalau ada salah silap. Jangan lupa subscribe. Like and share. Tapi 3 patah pisan. Okay, so berakhirlah sesi 3. pada malam ini. Sabarlah. Berakhirlah sesi pada malam ini. So setiap apa yang dibincangkan ini adalah satu pandangan daripada setiap orang. Masing-masing punya pandangan berbeza. So janganlah dia ambil simpan dalam hati dan dibuat kacam. So chill and relax. Just in pandangan setiap orang yang mengenai bidang-bidang masing-masing. So tak ada apa yang mengenai sama ada yang hidup ataupun yang mati. Jom Baik. sambung tadi. Yus. Okay, Yo. aku. Nanti dulu. Kiranya ada salah silap dalam ni. I'm sorry guys. Tak nak, jangan. Hello guys. Okay. Hello guys. Jangan lupa Okay. subscribe. Masa nak rap kan? Okay, rap. Rap. Yus. Be creative, Cepat. be professional, be open-minded. Macam tu. Okay, thank you. Minta maaf. Thank you semua. Okay. Bye. Jumpa next podcast. Bye. Okay, lepas ni aku pula seorang.